Pada malam ini di antara Maghrib dan Isya kita akan melihat beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada subuh Ahad yang lepas saya dah bacakan hadis berkaitan dengan kelebihan surah Al-Fatihah bagi tuan-tuan yang hadirlah pada waktu itu. Jadi pada malam ini hadis yang saya akan bacakan ialah hadis tentang kelebihan satu lagi surah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas kita melihat kelebihan surah Al-Fatihah, kita juga faham bahawa ada hadis-hadis lain yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji dan memberikan dan menyatakan kelebihan. Kali ini ialah hadis tentang surah Al-Baqarah. Hadis tentang kelebihan surah Al-Baqarah. Hadis ini dalam kitab Sunan At-Tirmizi yang kita bacakan pada malam ini. Abu Hurairah meriwayatkan bahawa satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuskan satu tentera yang mana baginda tidak menyertainya. Disebutlah hal ini adalah ba'than. Ba'ath maksudnya adalah satu kumpulan yang diutuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Hurairah qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'than wa hum dhu 'adadin. Rasulullah mengutuskan satu kumpulan ke mana? Ke satu kita panggil hari ini ketenteraan, misi ketenteraan. Bukan semestinya berperang, tapi untuk melihat dan meninjau dan berperang macam-macam. Ada ketikanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut. Ini dipanggil oleh sebahagian ulama digelar sebagai ghazwah ataupun peperangan yang dinamakan ghazwah, iaitu diikuti oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kadang-kadang ada tenteraan yang sebegini yang baginda tidak ikut, tapi baginda utuskan. Fastaqra'ahum. Apa Nabi buat? Nabi ingin melantik ketua. Maka Nabi istiqra'. Fastaqra'a ni maksudnya menyuruh baca Quran depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam kita hari ini belajar Quran berguru. Kita daripada kecil sampai muda sampai tua, Quran ni belajar berguru. Tak kiralah dengan siapa. Karena kalau tak berguru, bacaan kita tak kena, tak tepat, tak betul. Maka di zaman Nabi SAW semua sahabat belajar Quran sama ada dengan Nabi SAW secara terus, iaitu Nabi baca, dia dengar, dia baca, Nabi dengar. Itu satu. Atau mereka membaca dengan sahabat lain yang diberikan izin oleh Nabi SAW. Nabi pernah sebut dalam masjid, di kalangan semua orang Islam, Nabi kata, siapa nak baca Quran sebagaimana ia diturunkan, bacalah dengan Abdullah bin Mas'ud. Itu sebagai contoh. Nabi juga puji Ubay bin Ka'ab. Nabi juga puji Mu'adz bin Jabal. Maksud Nabi memberitahu sahabat yang belum mahir baca Quran, baca dengan sahabat-sahabat yang telah mahir. Baik. Maka Quran dibaca berguru. Bahkan menghafal Quran juga disuruh hafal depan guru. Maksud guru mendengar kita hafal Quran. Saya teringat satu kisah berlaku pada salah seorang guru saya, iaitu Profesor Dr. Mustafa An-Nadwi daripada Mesir. Datang seorang pemuda jumpa dia, "Wahai Profesor, wahai Syekh Mustafa, saya telah habis hafal Quran. Saya telah habis hafal Quran." Ya? Kemudian Syekh Mustafa An-Nadwi kata, "Kamu hafal dengan siapa? Dengan guru mana?" Itu soalan.
Pemuda ni jawab, aku hafal dengan melihat video YouTube yang dibaca oleh Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Ini ulama terkenal Quran. Kalau tuan-tuan buka YouTube, type nama Mahmud Khalil Al-Husari, ini antara qari terkenal. Nak tahu cara baca yang betul, tengok dia baca. Kalau ada masa, kita belajar dengan guru pun ada masa, tengok video Quran pun ada masa juga, dengar orang baca Quran pun ada masa juga. Dia pun bagi tahu dengan bangga dia kata, Syekh Mustafa, saya hafal Quran habis dengan melihat video YouTube Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Apa jawapan Profesor Dr. Mustafa An-Nadwi? Dia kata, engkau melihat Syekh Mahmud Khalil membaca Quran, tapi adakah dia melihat kamu membaca Quran? Kamu tengok Syekh Mahmud Khalil dalam YouTube baca Quran, Masya Allah, tapi adakah Syekh Mahmud dengar dan tengok kamu baca Quran? Jadi jawapannya taklah, sebab Syekh Mahmud Khalil dah meninggal. Jadi Profesor Mustafa Nadwi menekankan kepentingan kita baca Quran mesti guru dengar dan kita dengar, dua-dua. Ini maksud baca Quran. Sebab tu kita baca Quran talaqi. Talaqi Quran macam mana? Saya baca depan guru, saya baca, guru dengar, guru baca, saya dengar. Maka berlakulah pembetulan dan penambahbaikan. Ada orang baca, ada orang hafal Quran, bagus. Adakah hafal depan guru atau hafal seorang-seorang? Maka elok hafal depan guru. Baik. Jadi di sini Rasulullah suruh mereka baca Quran depan baginda, tapi bukan sebab nak ajar Quran, nak tengok siapa yang hafal surah yang banyak atau siapa yang hafal Quran. Ini sebab nak lantik ketua. Rasulullah nak hantar satu rombongan ketenteraan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam nak lantik ketua. Adakah ketua mesti orang tua? Tak mesti. Adakah ketua mesti orang yang ada kelulusan tinggi? Mungkin. Jadi ini salah satu cara Nabi sallallahu alaihi wasallam nak pilih ketua rombongan, ketua tentera yang Nabi nak hantar. Fastaqra'ahum. Nabi suruh mereka baca, Nabi nak dengar apa surah yang mereka hafal. Fastaqra'a kullu rajulin minhum ma ma'ahu minal Qur'an. Nabi suruh baca, nak tengok berapa dia hafal Quran. Kamu baca surah apa hafal, kamu baca surah apa hafal. Rasulullah SAW pilih ketua antaranya sebab hafal Quran. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, hantarlah anak-anak ke tahfiz Quran. Biarlah kita tak hafal Quran, anak cucu kita hafal. Banyak kelebihan dan banyak pahala untuk kita juga. Sebab tuan-tuan dan puan-puan mengeluarkan perbelanjaan untuk anak dan cucu belajar Quran, maka dapat pahala selama mana dia baca Quran. Cari pahala lah tuan-tuan. Tuan-tuan baca Quran rajin, baca Quran di mana-mana, tapi ada hari tak larat baca, rehat, sakit, tidur, kerja, sibuk dan lain-lain. Tengok TV pula, mengumpat lagi, banyak cerita nak buat, tak sempat. Hantarlah anak-anak hafal Quran, hantarlah anak cucu hafal Quran. Mereka baca Quran, tuan-tuan pun dapat pahala. Sambil tidur, tuan-tuan tidur, tuan-tuan kerja, sibuk, anak-anak di sekolah tahfiz baca, kita dapat pahala insya-Allah. Ini cara kita nak cari pahala. Quran boleh baca tapi tak larat baca. Sampai bila? Hantar anak hafal Quran, hantar cucu hafal Quran. Kalau tak ada anak, tak ada cucu, bagi perbelanjaan anak-anak yatim hafal Quran, anak-anak orang lain hafal Quran, dapat juga pahala. Anak-anak ni baca Quran, ni cara dapat pahala. Jangan duk tunggu nak buat ibadat seorang. Ibadat peribadi, ibadat individu, tak banyak mana kita boleh buat. Baik, sambung lagi. Fa'ata ala rajulin minhum. Maka Nabi SAW pilih, ataupun Nabi nampak, Nabi dengar seorang ni dia baca Quran, min ahdathihim sinnan, antara orang yang paling muda di kalangan tentera tersebut. Jadi ini bukan soal tua muda, soal siapa hafal Quran lebih banyak. Kali ini Nabi pilih begitu. Ada hari Nabi pilih
yang lebih tua. Ada hari Nabi pilih yang begitu. Kali ini Nabi nak pilih yang paling banyak hafiz Al-Quran, hafal. Faqala, maka Nabi tanya pemuda ini, anak muda ini, ma ma'aka minal Quran, kamu hafal surah apa antara yang kamu hafal? Maka dia berkata, ma'i kadza wa kadza wa suratul Baqarah, aku ada hafal ayat tertentu dan aku hafal antaranya surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah, tuan-tuan, kita sedia maklum surah paling panjang dalam Al-Quran, 286 ayat, meliputi 2 juzuk dan masuk juzuk 3. Tilkar Rusul juzuk 3 dalam surah Al-Baqarah. Panjang surah dia. Dan dalam tu ada ayat kursi, dalam tu ada ayat hujung surah Al-Baqarah, Amanar Rasul, macam-macam ada. Rabbana atina pun dalam tu ayat-ayat juga. Jadi surah yang semua orang tahu. Dia kata, saya hafal surah Al-Baqarah. Nabi tanya sekali lagi, ama'aka suratul Baqarah, kamu hafal surah Al-Baqarah? Nabi suka, Nabi tanya kali kedua. Maka dia kata, na'am, ya, saya hafal surah Al-Baqarah. Pasti Nabi cek lah, bukan macam kita hari ni kan. Kalau hafal Quran beritahu ke orang kita hafal, cek belum tentu. Ini cek lah. Alhamdulillah. Maka Nabi kata, fadhhab fa anta amiruhum, pergi, kamu aku lantik sebagai ketua. Jadi orang lain tak hafal surah Al-Baqarah, dia hafal ketika itu, maka dia dapat jadi ketua. Nabi suka, Nabi lantik. Jadi antara cara Rasulullah SAW pilih. Sebab tu tuan-tuan dan perempuan, apa perasaan kita bila anak-anak kita pandai baca Quran dan hafal Quran? Bila balik kampung anak kita jadi imam, bila balik kampung anak kita baca Quran, orang suka dengar. Bila balik kampung saudara mara yang lain baca, anak kita hafal Quran. Nampak kemuliaan orang yang hafal Quran berbanding yang tak hafal. Jadi ini kita panggil Allah muliakan orang-orang yang hafal Al-Quran. Kita nak kemuliaan di sisi Allah. Dan di dunia pun Nabi tunjukkan bahawa dia boleh memimpin. Baik, datang seorang lelaki lain, datang tanya soalan ataupun datang bincang dengan Nabi SAW, bincang tentang surah Baqarah, bincang tentang hafal surah Baqarah. Tengok apa yang berlaku. Faqala rajulun min aswafihim, maka seorang lelaki di antara yang berketurunan mulia di kalangan mereka, masuk tentera tadi, nak bincang dengan Nabi SAW pasal surah Baqarah. Dia pun kata, wallahi ya Rasulullah. Arab suka sumpah. Wallahi ini dalam budaya Arab. Orang Arab di sini pun ada. Saya pun belajar kat Jordan dulu 4 tahun lebih, pergi Mekah, pergi Madinah, pergi Syria. Orang Arab suka sumpah. Orang Melayu takut nak sumpah. Ada perangai kita bagus juga kadang-kadang, takut nak sumpah ni. Yang Arab ni senang sangat sumpah, payah juga. Semua benda nak sumpah, nak beli roti pun nak sumpah, nak beli air kat restoran pun nak sumpah. Perangai dia. Dia tanya, orang Arab tak percaya. Orang Arab pun ada, dia pun duduk heran saya cakap apa kat dia. Jadi saya sembang dengan dia. Jadi orang kita takut nak sumpah. Macam juga orang Arab, dia suka tegur imam salah baca Quran, cepat. Orang kita takut nak tegur. Akhirnya habis salah satu masjid, batal sembahyang. Pasal apa? Nak tegur tak tegur, nak tegur tak tegur. Orang Arab dia tegur je. Itu ada pula baik dia dekat orang Arab. Di sini datang seorang lelaki, dia kata, wallahi ya Rasulullah, demi Allah ya Rasulullah, ma mana'ani an ata'allama surat al-Baqarah illa khasyata alla aquma biha. Jadi dia datang nak bagi alasan kenapa dia tak hafal surah Al-Baqarah. Bila Nabi lantik orang muda jadi ketua sebab hafal surah Al-Baqarah, datang seorang yang lebih tua, dia kata, Rasulullah, saya bukan tak nak hafal, tapi ada sebab saya tak hafal. Saya tengok benda ni, tengok ada orang bagi alasan. Zaman Nabi dia tak hafal surah tu ada alasan.
Kita tengok apa alasan. Dia kata khasyata alla aquma biha. Aku bimbang sebab aku risau dan aku takut aku tak dapat qiyamul lail baca Quran, dan aku tak dapat tunaikan tanggungjawab terhadap surah Al-Baqarah, melaksanakan perintah surah Al-Baqarah. Alasan ni tak boleh terima, tapi dia bagi alasan. Tuan-tuan pernah dengar ada orang kata, saya pernah dengar ada orang kata, saya bukan tak nak hafal Quran, tapi kalau hafal lupa nanti salah pula. Saya tak nak hafal Quran sebab dia, ni orang lain kata lah, sebab nanti kalau hafal lupa berdosa. Mana tak hafal lagi bagus, sebab tak hafal tak lupa. Macam mana? Bukan macam tu maksud Nabi SAW. Nabi suruh hafal lah. Maka Nabi ajar dia ni. Dia datang jumpa Nabi, cakap, Rasulullah, saya bukan tak hafal. Sahabat kita tadi hafal, dia orang muda, dia ketua. Saya bukan tak nak hafal, tapi saya takut pertama tak dapat tunaikan hak dan tak dapat qiyamul lail. Maksudnya orang yang baca Quran, Nabi suruh qiyamul lail, baca Quran ketika qiyamul lail. Baik, tak apa. Rasulullah jawab. Rasulullah dia menjawab, memberikan penjelasan. Tuan-tuan dan puan-puan tolong dengar, ini penting untuk kita. Nabi kata apa? Ta'allamul Quran, pelajarilah Al-Quran. Nabi pesan ni sebab ada orang cerita macam ni, Nabi nak ajar semua, termasuk sampai hari ini kita kena dengar ayat surah hadis ni. Nabi kata ta'allamul Quran, pelajarilah Al-Quran. Quran ni kena mengaji. Bukan hanya mengaji Quran, mengaji cara mengaji Quran. Sebab tak semua orang dilahirkan pandai. Tak ada orang dilahirkan pandai. Kan? Apa ni, ta'allam falastatuladu aliman, ada syair. Belajarlah, kamu tidak dilahirkan jadi alim tiba-tiba. Belajar, semua orang belajar. Orang yang tak pandai baca Quran belajar sampai pandai. Baru ni saya semayang, baru ni saya pergi satu majlis, pembukaan majlis Quran dibacakan oleh juara tilawah Al-Quran antara bangsa. Orang kita lah, Ustaz Muhammad Anwar Ghazali. Masya Allah, semua orang terpegun. Suara dia, sebutan dia, Quran dia. Adakah tiba-tiba? Tak, dia belajar, susah payah sampai diiktiraf. Bukan johan kebangsaan semata-mata, johan antarabangsa. Tahun 2012 tak salah saya, dia juara. Baik. Maka Rasulullah kata apa? Ta'allamul Quran faqra'uhu wa aqri'uhu. Ta'allamul Quran, pelajarilah Al-Quran. Satu. Yang kedua, faqra'uhu, bacalah banyak-banyak. Kena baca Quran, baca banyak-banyak. Bagus baca Quran. Tuan-tuan kena baca Quran. Saya pernah jumpa seorang Arab. Ini nak puji Arab. Tadi kutuk Arab, nak puji pula Arab. Seorang Arab daripada Libya. Dia baca Quran sebelum khutbah Jumaat. Dia datang masjid, sebelum khutbah dia baca 4 juzuk. Dia pun cakap kat saya, sebab dia ajar saya Quran juga. Dia kata seronok Malaysia ni, masjid aircon, selesa, boleh duduk baca Quran lama-lama. Kita aircon selesa, boleh rehat lama-lama. Jadi orang Arab yang beritahu saya, dia kata seronok Malaysia ni. Saya kata kenapa Syekh? Dia kata sebab saya pergi hari Jumaat, sebelum khutbah saya boleh baca 4 juzuk habis. Dia kata Masya Allah, 4 juzuk kan? Kita boleh dengar cerita 4 juzuk. Tapi jangan heran lah, itu orang nak baca Quran, dia akan baca Quran. Tonton dengan kuliah sekarang, sekejap lagi solat, lepas solat sampai ke subuh waktu nak baca Quran. Bacalah di mana-mana, di rumah dan sebagainya. Bila kita banyak baca Quran, kita akan dapat kelebihan yang banyak. Baik, Nabi kata apa? Belajar, bacalah, wa aqri'uhu, dan ajarkanlah kepada orang baca Quran. Ajar. Tuan-tuan boleh baca Quran, ajar anak-anak, ajar cucu, suami ajar isteri, isteri ajar suami. Siapa yang pandai dia ajar. Ajarlah siapa-siapa pun untuk pandai baca Quran macam tuan-tuan. Maksudnya kita dapat pahala belajar dan mengajar. Tuan-tuan,
Kita baca Al-Quran, dalam Quran dalam surah Baqarah Allah cerita kisah Nabi Adam dicipta. Apa Nabi Adam buat antara yang awal Allah cerita? Nabi Adam belajar dan mengajar. Ramai orang tak sedar bila baca, dia tak tengok makna. Nabi Adam belajar. Allah sebut wa'allama Adamal asma'a kullah. Wa'allama, Allah ajar siapa? Adam, Nabi Adam, ilmu dan nama dan sebagainya. Jadi dia belajar. Kemudian lepas dia belajar, Nabi Adam ajar siapa? Allah sebut dalam Quran, qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim. Wahai Adam, pergi ajar malaikat-malaikat pula apa yang kamu tahu. Jadi tuan-tuan tahu baca Quran, alhamdulillah belajar, dan belajarlah sampai bila-bila. Yang kedua, kena ajar. Kalau kita pandai baca Quran, tak ajar isteri, tak ajar suami, tak ajar keluarga, anak cucu, buat apa? Ajar sampai ilmu tu berkembang. Tuan-tuan baca Quran, Masya Allah sedap, dah boleh jadi imam lah. Tiba-tiba anak tak boleh baca Quran. Anak kita kena ajar. Suami pandai baca Quran, isteri tak pandai. Isteri pandai, suami tak erti. Kena ajar. Dan lebih daripada tu, tuan-tuan ajar orang lain lagi. Nabi buat perbandingan antara dua manusia. Maka Nabi kata yang pertama, fa inna mathalal Qur'ani liman ta'allamahu faqara'ahu wa qama bih. Pertama Nabi kata orang yang belajar Quran, yang hafal Quran dan qiyamul lail, bangun baca Quran. Kama thali jirabin mahshuwin miskan yafuhu rihuhu fi kulli makan. Ibarat satu bekas yang penuh dengan wangi-wangian, yang terbuka penutupnya, maka wangi sekitar tempat dia. Tengok, Nabi kata apa? Orang yang belajar Quran, yang hafal Quran, yang qiyamul lail baca Quran, dia ibarat wangi-wangian yang terbuka, bukan tertutup. Bekas minyak wangi terbuka, maka wangilah seluruh tempat. Apa maksud perumpamaan ni? Maksudnya orang yang baca Quran di mana-mana, berkat tempat dia baca. Sebab tu tempat yang Allah paling kasih dekat dunia ialah masjid. Sebab masjid ni 5 waktu imam baca Quran, makmum baca Quran, orang baca Quran. Tempat paling berkat, paling wangi lah. Tapi kita tak bau lah. Ini di sisi Allah, dalam alam yang kita tak nampak, ini adalah tempat yang paling mulia. Baik, itu yang pertama. Orang baca Quran, hafal Quran dan sentiasa ulang, wangi tempat dia, berkat rumah dia, kereta dia, pejabat dia, di mana-mana duduk wangi, berkat. Itu maksud. Yang kedua, orang yang baca, yang hafal Quran tapi tak ulang, tak hafal, tak banyak baca, qiyamul lail pun tak baca. Apa dia? Nabi sebut wa mathalu man ta'allamahu. Dan yang kedua, perumpamaan orang yang belajar Quran tetapi fayarqudu, dia tidur. Maksud tak qiyamul lail, tak ulang Quran. Wa huwa fi jawfihi, tapi Quran ada dalam dada dia. Bila dia kurang baca, bila dia baca juga habis kurang. Orang pertama baca setiap masa dengan qiyamul lail sekali baca. Orang kedua dia tidur tapi Quran dalam dada dia. Kama thali jirabin wuqi'a ala misk, sebagaimana bekas yang ada minyak wangi atau wangian tapi ditutup, diikat. Wangi juga dalam. Quran ada tak? Ada. Hafal surah hafal, tapi baca kurang, wangian tu kurang, keberkatan tu tak keluar. Itu maksudnya. Maka kita bacalah Quran di rumah sebanyak mungkin, tuan-tuan dan perempuan, kerana rumah kita berkat, wangi. Kalau ikutkan perumpamaan Nabi ini, wangi rumah kita. Kita duk pulun beli minyak wangi, beli apa, beli penapih udara, beli macam-macam kat rumah. Kadang-kadang yang letak apa ni, wangian yang tiba-tiba dia bunyi automatik tu, dia keluar, terkejut habis. Sebab nak bagi wangi setiap masa. So sekarang ni cerita dia Quran tu bagaimana? Maka ingat, orang yang baca Quran, liman ta'allamahu faqara'ahu wa qama bihi, orang yang baca Quran, belajar baca dan ulang qiyamul lail pun baca Quran, maka wangilah rumah dia,
berkatlah rumah dia dan di mana-mana. Jadi Rasulullah tegur orang ni, dan Rasulullah pesan kepada kita, jangan buat alasan kerana bila kamu baca Quran, hafal Quran, ulang lagi, berkat hidup kita. Tak payah buat alasan, saya bukan tak nak hafal, tapi saya nanti kalau saya hafal, saya tak bangun qiyamul lail, saya kurang. Itu salah kita lah. Tak payah salahkan Quran tu, tak payah salahkan hafal tu. Tapi sekurang-kurangnya ni saya beritahu kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hantar anak-anak ke tahfiz. Kadang-kadang anak-anak kita tak hafal habis, hafal sebahagian apa pun elok, sekurang-kurangnya dia hafal. Sekurang-kurangnya dia hafal. Itu doa hafal Quran tu. Nampak? Doa hafal Quran. Bagus. Kita tak buat apa, tengok je. Kita buat juga, tapi waktu lain lah. Itu orang Arab tu, yang apa tu? Arab. Tak apa. Dia tak faham, dia cakap Melayu. Tak apa. Bagus. Jadi bila kita, saya tuan-tuan, saya cakap terus-terang, saya hantar semua anak saya mahad tahfiz, supaya saya nak buktikan kepada orang, saya buat dulu sebelum saya suruh orang. Ada anak saya hafiz habis 30 juzuk, alhamdulillah. Ada anak saya yang dah 15, ada yang 10, ada yang dah masuk 3 juzuk. Alhamdulillah. Bukan senang kita nak tiba-tiba anak kita hafiz, tau. Susah. Perjalanan tu ada yang laju, ada yang perlahan. Kita hantar dan cuba. Jangan senang kata, saya bukan tak nak hantar, tapi anak saya nampak susah lah nak hafal Quran. Ini pandangan kita, ini jangkaan kita, bukan betul sangat pun. Tiba-tiba tuan-tuan rasa apa? Bila anak tuan-tuan membesar, anak orang lain pun membesar, anak-anak orang lain hafal Quran, anak kita tak hafal. Kita rasa apa? Sikit sebanyak kita rasa juga sedih. Kita pun cakap pada waktu tu, ni ada orang cakap, kalaulah aku hantar anak aku. Ada kalau. Kalau tak biasa cerita lah, kan? Kalau hantar dulu, sebelum apa-apa hantar tahfiz, hantar, insya-Allah pulangan tu ada dunia dan akhirat. Ada orang kata anak hantar tahfiz, macam mana nak kerja apa? Apa benda fikir kerja? Fikir belajar dululah. Tuan-tuan depan saya perempuan ni pun belajar lain, kerja lain pun ramai. Ramai orang berjaya dalam bidang yang lain daripada yang dia belajar. Jadi kita belajar dululah. Alhamdulillah anak sulung saya cerita untuk beri semangat, bukan cerita nak belagak, na'udzubillah. Anak saya yang sulung dah masuk UAE, mula masuk UAE, dia hafal 30 juzuk. Sejak dia habis hafal sejak tingkatan 2, tingkatan 1, maaf. Dan dia juga straight Ace dalam SPM. Dan minta UAE, dapat UAE, dah hantar pergi belajar. Alhamdulillah. Tak ada lah pun kata nak rugi dunia apa, tak ada. Tarawih hari Ramadan hari tu dia jadi imam tarawih. Padahal tuan-tuan rasa apa? Seronok anak jadi imam tarawih. Tuan rasa macam mana? Kan? Saya pada malam pertama Ramadan, kita jadi imam, saya dengan anak saya yang sulung tu jadi imam di sebuah surau tarawih. Saya 10 rakaat, dia 10 rakaat. Saya dengan anak saya tag team double jadi imam, baca surah Al-Baqarah. Saya separuh, dia separuh. Macam mana perasaan? Seronok kita. Kita jadi imam, kemudian anak dia jadi imam. Orang pun suka, alhamdulillah. Orang doakan. Dan lepas Ramadan dapat masuk UAE. Alhamdulillah, lepas raya masuk UAE. Jadi tak ada rugi dunia akhirat. Dunia tak rugi, akhirat tak rugi, insya-Allah. Mungkin ada anak-anak lain yang boleh dapat straight A's, dapat masuk universiti, tapi tak hafal Quran. Sayanglah, boleh hafal. Tak ada orang yang dilahirkan tanpa kemampuan untuk hafal Quran. Itu maksudnya. Saya duduk bicara ni, insya-Allah gobak tu, betul? Berapa minit ya? Tuan jangan risau, saya berhenti tepat insya' sebab guru saya Syekh Sa'id Al-Kamali Al-Maghribi, dia pesan kuliah kena berhenti tepat. Jangan kuliah masa waktu dah masuk. Dia kata, dia pesan lah. Saya ikut pesan tu. Kau pasal tak? 4 minit 8, ish lambat lagi. Tuan-tuan kata, ish kan nak habis lah. Nak berhenti sebelum insya' pun boleh, tak ada masalah.
Sambung sikit je. Satu hadis lagi, satu habis terus. Itu hadis Abu Hurairah. Satu lagi, nanti ambil malam ni dua hadis je. Iaitu kuliah subuh Ahad tu satu hadis. Hari malam ni dua. Tak banyak-banyak. Nabi sebut, kata Abu Hurairah, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah-rumah kamu itu tanah perkuburan. Macam mana pula? Maksud dia apa? Maksud dia janganlah rumah tu tak baca Quran, jadi sunyi macam kubur. Itu maksud dia. Baca Quran banyak-banyak. TV tutup lah. Ramadan itu banyak baca Quran. Lepas raya tak baca Quran, kena baca balik, buka balik. Tak larat baca, buka Quran dengar. Tak larat baca, suruh orang lain baca dengar. Itu maksud dia. Tak larat baca, tengok Quran. Tengok Quran, bacalah hati. Tak larat. Baik. Nabi sambung lagi, wa innal baita alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya rumah yang dibaca padanya surah Al-Baqarah. Mana Quran baca, tapi ada kelebihan khas tentang surah Al-Baqarah. Rumah yang sebegitu la yadkhuluhu syaitan. Syaitan tak akan masuk. Tapi kena hurai sikit lah. Maksud Nabi syaitan tak akan masuk ni apa? Maksud syaitan yang membawa keburukan, yang membawa sihir, yang membawa penyakit dan lain-lain. Syaitan tu tak masuk. Jadi yang kita baca Quran dalam rumah kita, Baqarah kita baca, mengelakkan benda-benda yang kita tak nampak. Kan kita baca dalam Quran surah An-Nas, kita minta perlindungan daripada Allah, benda yang tak nampak, syaitan. Jadi sekarang ni hadis ni nak beritahu kita baca Quran, tapi syaitan yang menghasut tetap ada. Syaitan yang memberi bisikan tetap ada. Ini cerita hadis cerita pasal syaitan mana? Syaitan ni apa tuan-tuan? Syaitan yang jin kafir, yang bawa keburukan, bawa macam-macam, na'udzubillah, sihir, bawa penyakit, bawa apa ni, tak masuk rumah kita. Berkat rumah kita bila kurang benda sebegini, kita baca Quran. Bacalah surah Al-Baqarah, baca di rumah tuan-tuan, biar suara kita dialunkan dalam rumah kita. Baca Quran, suara kita didengari. Itu maksud dia. Bukan kita baca Quran hanya di masjid, di rumah tak baca, tak boleh. Dan baca kena kuat sikit. Kadang-kadang kita baca kuat, ada orang boleh tegur. Bila kita baca perlahan, siapa pun tak tahu kita betul ke salah. Sebab tu tadarus kita buat di bulan Ramadan, seorang baca yang lain dengar. Sebab tak betul kan? Salah baris, salah apa, kita betulkan. Salah dengung panjang pendek, kita betulkan. Terbalik huruf, kita betulkan. Sebab kita baca seorang-seorang, bagus baca seorang-seorang, kadang-kadang kena baca bagi orang dengar. Saya punya pakcik saya, dia akan baca Quran sebelum subuh di rumah. Dia bangun qiyamul lail baca Quran. Kemudian isteri dia guru Al-Quran, makcik saya lah, guru, ustazah. Suami dia tak. Suami dia baca Quran, bila salah isteri dia tegur. Saya kata, dengung tak cukup tu. Dia pun ulang balik. Kadang-kadang kita baca dengung tak cukup kan, kita dah baca surah tu, kita nafas pun tak apa cukup, kan, harakat tak cukup, dengung tak cukup, kan. Kita mudah ya, kita innal ladzina amanu innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum, tak boleh macam tu kan. Baca dia lo, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum, baca bagi cukuplah. Jadi bila kita baca perlahan, siapa pun tak tahu. Bila baca depan guru, depan orang, kuat sikit orang boleh tegur, dengung tak cukup. Kan, itu maksud dia. Maka itulah dua hadis tuan-tuan, iaitu pertama hadis kelebihan surah Al-Baqarah sampai menyebabkan Rasulullah mengangkat seorang muda menjadi ketua disebab dia hafal surah Al-Baqarah. Itu pertama. Dan yang kedua ialah dan hadis itu juga Nabi sebut tentang kelebihan orang yang baca Quran, hafal Quran dan ulang dalam qiyamul lail. Dan yang ketiga ni, ataupun hadis yang kedua, poin yang ketiga ialah janganlah jadikan rumah kita ini seperti kubur, sunyi, tidak ada bacaan Al-Quran. Bacalah banyak-banyak di rumah, terutama surah Al-Baqarah, mengelakkan gangguan dan syaitan yang liar yang mengganggu. Baik, situlah Muntiyah. Cakap banyak pun
Saya antara kata bila ustaz nak berhenti. Tapi saya rasa saya lah berhenti paling cepat kan di kalangan ustaz kita. InsyaAllah untuk pesan kalau lambat dan tunggu. Kita akhiri di sini, insyaAllah akan datang kita akan sambung hadis tentang kelebihan surah Al-Baqarah dan ayat kursi. Ada kelebihan dalam hadis-hadis. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.